Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa khabar? InsyaAllah hari ini mari bersama dengan Ustazah Nur Nabila untuk mempelajari pelajaran Jawi tahun 4. Hari ini kita masuk kepada pelajaran pertama, iaitu tanda bacaan. Baiklah adik-adik, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat contoh seterusnya. Tanda bacaan. Tanda bacaan ni ada berapa ya? Mari kita lihat apa contoh tanda bacaan yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah tanda noktah. Yang kedua adalah tanda koma. Ketiga, tanda soal. Manakala yang keempat ialah tanda seruan. Kelima, tanda noktah bertindih. Dan yang terakhir ialah tanda pengikat kata. Cuba kamu perhatikan berapakah kotak yang terdapat dalam slide di bawah. Okey, kesemuanya ada. Tanda bacaan dalam Jawi kesemuanya ada 6. Ingat ya, tanda bacaan dalam Jawi kesemuanya ada 6. Mari kita ulang sama-sama. Pertama, tanda noktah. Kedua, tanda koma. Ketiga, tanda soal. Pandai. Yang keempat, tanda seruan. Yang kelima, tanda noktah bertindih. Dan yang terakhir adalah tanda pengikat kata. Okey, baiklah adik-adik, mari kita pelajari dulu tanda bacaan yang pertama, iaitu tanda noktah. Bagaimana rupa tanda noktah ni? Mari kita lihat di sebelah kiri. Tanda noktah berbentuk titik. Okey, berbentuk titik. Satu titik sahaja. Di manakah kita harus meletakkan tanda noktah ini dalam bacaan Jawi? Mari kita lihat. Yang pertama, tanda noktah ini diletakkan setelah lengkap sesuatu ayat itu dibina. Maksudnya setelah sempurna sesuatu ayat itu dibina, barulah kita meletakkan tanda noktah di akhir ayat tersebut. Mari kita lihat contoh di bawah. Baiklah, contoh yang pertama ialah saya suka makan roti bakar. Ayat tersebut telah lengkap dibina dan telah sempurna. Maka di akhir ayat tersebut kita perlulah meletakkan tanda noktah untuk berhenti. Saya suka makan roti bakar. Baiklah, di manakah selain daripada ayat yang lengkap, di manakah lagi kita boleh meletakkan tanda noktah ini? Yang kedua, ketika menulis senarai nombor. Mari kita lihat contoh di bawah. Pertama, titik Muhammad. Kedua, noktah Abu. Ketiga, noktah Anis. Okey, baiklah, ketika menulis senarai nombor. Selepas nombor itu ditulis, kita perlulah meletakkan tanda noktah. Okey, baiklah adik-adik. Seterusnya, yang ketiga, tanda noktah ini juga diletakkan sebagai tanda singkatan sebuah organisasi. Macam mana ni yang dikatakan sebuah organisasi ni? Mari kita lihat contoh di bawah. Contohnya adalah KKM. Apakah yang dimaksudkan dengan KKM? KKM merupakan sebuah organisasi besar, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Apabila hendak disingkatkan sebutan Kementerian Kesihatan Malaysia, kita perlulah meletakkan tanda noktah pada huruf yang disingkatkan tersebut. Contoh di bawah, KKM. Selain daripada KKM, ada juga badan organisasi yang lain yang kita gunakan tanda noktah untuk menjadikannya singkat, seperti PDRM, iaitu
polis diraja Malaysia. Okey, baiklah adik-adik, kita telah mengetahui sedikit sebanyak tentang tanda noktah. Seterusnya, mari kita lihat tanda yang kedua, iaitu tanda koma. Bentuk tanda koma seperti di sebelah kiri. Baiklah, di manakah perlu diletakkan tanda koma? Yang pertama, tanda koma boleh diletakkan untuk memisahkan unsur yang sama dalam suatu ayat. Contoh di bawah adalah, nanti kita akan lihat. Yang kedua, tanda koma juga diletakkan pada tanda, maksudnya tanda koma ini diletakkan di belakang kata hubung. Seterusnya, yang ketiga, tanda koma diletakkan selepas kata seru. Okey, baiklah. Berbalik kepada yang pertama tadi, apakah contohnya? Contoh untuk memisahkan unsur yang sama dalam suatu ayat adalah, abang membeli nasi lemak, mi kari dan mi sup. Sebelah nasi lemak tu ada tanda koma. Kemudian diletakkan mi kari dan mi sup. Maksudnya, dalam satu unsur yang sama diletakkan dengan tanda koma untuk memisahkan ayat tersebut. Kalau kamu tidak meletakkan tanda koma pada ayat tersebut, kita akan baca bagaimana? Kita akan baca tanpa adanya pemisahan di situ. Contohnya, abang membeli nasi lemak, mi kari dan mi sup. Terlalu laju, okey? Jadi kita letakkan tanda koma, kita pisahkan dia dalam unsur yang sama, jadi bacaannya agak perlahan. Abang membeli nasi lemak, mi kari dan mi sup. Baiklah, yang kedua, tanda yang diletakkan di belakang kata hubung. Apakah itu kata hubung? Okey, baiklah, mari kita lihat di bawah. Contoh kata hubung ialah oleh itu, selain itu, di samping itu. Okey, baiklah, ayat di bawah, oleh itu, tanda koma, kita mestilah belajar bersungguh-sungguh. Okey. Sebelah kata hubung hendaklah diletakkan dengan tanda koma. Okey, contoh yang ketiga tadi adalah tanda yang diletakkan selepas kata seru. Tanda koma ini diletakkan ketika membina ayat seru. Okey, contohnya adalah, wah, besarnya rumah kamu. Okey, perkataan ataupun perkataan wah tersebut, kita letakkan tanda koma di sebelahnya. Okey, itu adalah ayat seru. Okey, baiklah adik-adik. Selain itu, yang keempat, di mana lagi kita perlu meletakkan tanda koma ini? Okey, yang keempat, tanda koma ini diletakkan untuk memisahkan baris pantun. Contoh di bawah, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dait bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Nampak tak ada pemisah di antara pantun tersebut dengan diletakkan tanda koma. Okey, baiklah adik-adik, kita juga telah mempelajari di manakah seharusnya kita meletakkan tanda koma. Kemudian, mari kita lihat tanda baca yang seterusnya. Okey, tanda baca yang seterusnya ialah, tanda apakah ini? Okey, tanda bacaan ini merupakan tanda soal. Tanda soal. Okey, baiklah adik-adik, mari kita lihat di manakah perlu diletakkan tanda soal. Pertama, tanda soal perlulah diletakkan di akhir ayat tanya. Tanda soal perlulah diletakkan di akhir ayat tanya. Contohnya yang pertama, siapakah nama kamu? Itu merupakan ayat tanya. Maka di akhir ayat tersebut kita meletakkan tanda soal. Contoh yang kedua, apakah makanan kegemaran kamu? Seterusnya, contoh yang ketiga, di manakah kamu tinggal?
Okey, ketiga-tiga ini merupakan contoh ayat tanya yang diletakkan simbol tanda soal di belakang ayat tersebut. Baiklah adik-adik, seterusnya kita pergi kepada tanda bacaan yang lain. Tanda bacaan seterusnya adalah tanda seruan. Bagaimanakah bentuk tanda seruan? Mari lihat di sebelah kiri. Tanda seruan seperti bentuk I terbalik. Okey, I terbalik. Mari kita lihat di manakah perlu diletakkan tanda seruan ini. Yang pertama, tanda seru digunakan ketika membina ayat bagi menggambarkan tentang suatu perasaan. Contohnya seperti perasaan takut, marah, sakit dan lain-lain. Kata seru yang sering digunakan untuk membina ayat ialah yang pertama, wah. Kedua, aduh. Ketiga, oh. Keempat, amboi. Kelima, wahai. Seterusnya, aduhai. Seterusnya, cis. Seterusnya, hai. Okey, baiklah adik-adik. Ini merupakan kata seru yang sering kita gunakan untuk membina sesuatu ayat. Kesemua contoh di bawah merupakan gambaran perasaan seperti takut, teruja, marah, gembira dan lain-lain. Okey, baiklah adik-adik. Mari kita lihat contoh ayat tanda seruan. Contoh ayat yang dibina untuk menggambarkan sesuatu perasaan. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama adalah, wah, cantiknya baju baru kamu. Manakala yang kedua, amboi, wanginya kamu hari ini. Seterusnya, yang ketiga, aduh, sakit sungguh gigiku ini. Okey, untuk menggambarkan sesuatu perasaan, maka terbinalah dan terletaklah tanda seru pada ayat tersebut. Okey, baiklah. Mari kita lihat tanda seterusnya. Tanda bacaan seterusnya ialah tanda noktah bertindih. Contohnya seperti di sebelah kiri. Baiklah adik-adik, tanda noktah bertindih ini digunakan untuk menambah keterangan atau penjelasan kepada sesuatu. Contoh di bawah ialah, kamu perlu membawa noktah bertindih. Bawa apa kan? Kita perlu jelaskan lagi. Kalau ustazah cuma tulis, kamu perlu membawa, di situ ayatnya tidak lengkap. Jadi ustazah jelaskan. Ustazah letak tanda noktah bertindih pada ayat tersebut. Lalu ustazah terangkan lagi bawa apa. Antaranya adalah baju, berus gigi, baldi dan tuala mandi. Okey, baiklah. Yang kedua, tanda noktah bertindih digunakan untuk memisahkan watak dengan dialog dalam sesuatu perbualan. Mari kita lihat contoh di bawah. Okey. Watak yang pertama adalah guru. Manakala dialognya adalah, siapakah nama kamu? Manakala watak yang kedua adalah pelajar dan dialognya adalah, nama saya Zainab. Tanda noktah bertindih ini juga kita gunakan untuk memisahkan di antara watak seorang guru seperti dalam ayat di bawah dan juga watak seorang pelajar berserta dialog mereka. Baiklah adik-adik. Seterusnya, tanda bacaan yang terakhir adalah tanda pengikat kata. Maaf ya, ustazah tersalah eja. Di situ adalah huruf pa, okey? Okey, mari kita lihat contohnya. Tanda pengikat kata, okey, dia ada dua bentuk macam tu di bahagian atas. Di mana kita perlu meletakkan tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata ini digunakan untuk menulis cakap ajuk.
Cakap ajuk, bagaimanakah cakap ajuk? Mari kita lihat contoh di bawah. Okey. Cakap ajuk, saya hendak pergi ke perpustakaan, kata Muhammad. Siapa saya dalam ayat tersebut? Dalam ayat tersebut, saya merujuk kepada Muhammad. Perkataan saya hendak pergi ke perpustakaan merupakan cakap ajuk yang dilakukan oleh Muhammad. Jadi, ayat tersebut perlu diletakkan simbol ataupun tanda pengikat kata. Baiklah, yang kedua, digunakan untuk menulis nama buku, majalah, sajak, lagu dan sebagainya dalam sesuatu ayat. Contoh di bawah adalah tajuk lagu itu adalah Sejahtera Malaysia. Nama tajuk lagu itu kita letakkan dengan tanda pengikat kata. Selain daripada itu, kita juga boleh bina ayat. Buku itu bertajuk Kisah Sang Kancil. Baiklah, tajuk Kisah Sang Kancil itu kita letakkan dengan tanda pengikat kata. Baiklah adik-adik, sampai di situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan adik-adik dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini, iaitu tanda bacaan. Sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengulang bersama-sama tanda bacaan jawi. Kesemuanya ada 6. Yang pertama, tanda noktah. Yang kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda soal. Dan yang keempat adalah tanda seruan. Manakala yang kelima, tanda pengikat kata. Dan yang terakhir, tanda nokta bertindih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk pembelajaran yang akan datang.